Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa walah wa ba'd. Alhamdulillah, semua rakan-rakan saya yang bersama pada rancangan ataupun program Inilah Doa Kami yang merupakan tazkirah mingguan Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara yang kita lakukan pada hari Isnin, kerana kita tahu bahawa hari Isnin semalam hari Ahad dan kita nak memulakan satu lonjakan kecemerlangan dan kita perlukan sangat untuk itu adanya senjata-senjata yang boleh menolak kita, melonjak kita untuk kita sentiasa menjadi kuat dan gagah. Sehingga kita sebagai seorang mukmin, Allah sentiasa letakkan kepada kita taufik, dapat kita melaksanakan apa saja tugasan, apa saja tanggungjawab atau apa saja ujian yang Allah berikan kepada kita dan kita dapat melepasinya dengan penuh kejayaan. Kerana bagi orang beriman, setiap yang dilakukan dengan jaya, dengan cara terbaik, itulah yang merupakan nilai yang sangat besar di sisi Allah buat kita, yang akan menjadi bekal kepada kita saat kita pulang nanti ke negeri yang abadi. Kerana itu, kita sangat percaya apabila dikatakan bahawa ad-du'a silahul mu'minin. Doa adalah merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman. Hari ini insya-Allah ya, kita berdasarkan kepada buku Inilah Doa yang kita buat setiap minggu, kita berada pada doa yang kelima. Ya. Mungkin Haris boleh keluarkan nanti kita punya doa yang kelima yang kita boleh mula, insya-Allah kita baca sama-sama. Kita akan bacakan sama-sama. Okey, saya kira tuan-tuan boleh nampak ya. Doa yang kelima daripada Inilah Doaku, buku yang disusun doa-doa ini oleh Sahibul Fadilah Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dan kita lihat ya, pada doa yang kelima yang disebut sebagai ataupun dinamakan doa ini sebagai doa pengiktirafan. Nanti insya-Allah kita bincang apakah yang ada di sebalik yang dipanggil sebagai doa pengiktirafan ini ya. So seperti biasa, marilah kita ambil berkat jamaah. Saya tak dapat nampak tuan-tuan, tetapi tuan-tuan bersama dengan saya, melihat saya, mendengar saya dan melihat teks di hadapan tuan-tuan, untuk saya dan tuan-tuan mengambil doa ini. Dan sekali lagi, tadi saya dah katakan bahawa doa adalah senjata. Dan apatah lagi doa yang kita bacakan ini adalah senjata yang datangnya daripada Al-Quranul Karim, sesuatu yang sangat jelas yang Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dan Nabi menyuruh kita untuk membacanya insya-Allah. Jadi kita akan baca sebab doa ni pendek. Jadi kita akan baca bersama-sama insya-Allah. Doa yang tertera di skrin sekarang ya. Jadi ambil masa ya, sebab doa ini bukan apa yang kita baca, tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana kesediaan dalaman kita saat kita membacanya. Sebab bila sebut senjata, dia tak ada di tangan kita. Jadi dia ada di mana? Di dalam kita. So dalaman kita, hati kita, akal kita, seluruh dalaman kita kena menganggap bahawa ini adalah senjata untuk aku. Ini adalah senjata untuk aku, ini adalah kekuatan untuk aku. Jadi kita harap tuan-tuan ya, untuk kita attach dengan dalaman, biasanya kita kena tenangkan fikiran kita. Ya, fikiran yang berserabut
dia seperti perintang yang menghalang kita untuk akses ke dalam dalaman kita. Ya, kita selalu buat benda-benda yang bersifat rohani, tetapi rohani itu sebenarnya hanya lahiriah kita yang kita tidak akses pun ke dalam dalaman kita. Ya, jadi apabila doa ataupun zikir ataupun selawat ataupun baca Quran ataupun solat, ritual yang kita lakukan, namun kita tak mampu untuk linkkan dengan dalaman kita, maka dia akan hanya sekadar menjadi ritual untuk kita lakukan mendapat ganjaran. Allah itu Maha Pemurah dan Allah pasti memberi ganjaran. Namun sebenarnya ada yang lebih hebat apabila disebutkan bahawa doa adalah senjata. Doa adalah central nervous system bagi tubuh dalaman kita. Maka sebab itu, marilah kita membacanya dengan tuan-tuan mendengar dan kemudian kita memasukkan ke dalam hati. Dan anak kunci memasukkan sesuatu benda itu ke dalam hati adalah dengan mengusahakan ketenangan terlebih dahulu. Ya, sebab itu selalu orang kata, ya, bahkan dalam agama kita, sedar atau tidak, ya, kita membaca Quran, membaca zikir, dianya adalah tentang bagaimana kita mengawal pernafasan kita. Kerana pernafasan adalah merupakan perkara yang akan menyebabkan kita mampu mendatangkan ketenangan dengan segera, dan kemudian ketenangan itulah yang akan membuka pintu ke dalam roh, hati dan jiwa kita. Ya, Allah sebutkan, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, bila menceritakan tentang solat seseorang, maksudnya sesuatu perbuatan solat akan diangkat, maksudnya akan memberi kesan kepada kita, kata Nabi, ma'aqala minha. Ma'aqala minha maksudnya apa yang akal kita bersama dengannya. Maknanya bagaimana kesedaran dalaman kita bersama dengan apa yang kita ucapkan. Baik, ayuh kita tak payah berlengah lagi. Kita tenangkan fikiran, kita rasakan bahawa kita sedang berdiri di hadapan Allah. Kita rasakan bahawa setiap butir patah perkataan kita didengar oleh Allah. Kita meyakini Allah akan mengkabulkan apa yang kita pinta. Maka kita membaca dengan penuh perasaan dan harapan kalimat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sekali lagi, kita rasa lebih tenang, kita rasa lebih bernafas dan bernyawa, kita rasa lebih kuat dan bertenaga kerana kita baru membaca sesuatu ayat Allah, doa yang kita panjatkan kepada Allah kembali. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minal zalimin. Kita akan baca kali ketiga. Sekali lagi baca bersama-sama. Dan senjata yang kita perlukan dalaman kita, kita telah punya senjata tersebut dan kita perkuatkan lagi senjata dalaman kita. Kita akan menjadi seorang yang performance-nya kuat kerana kita ada senjata. Apa saja task yang diberikan kepada kita, kita mampu mengatasinya. Apa saja ujian, kita mampu melepasinya. Kerana kita ada senjata yang kita bacakan kali yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minal zalimin. Kita tarik nafas.
dengan penuh rasa tenang, dengan penuh rasa syukur pada Allah, dengan penuh rasa bergantung kepada Allah, maka kita pohon pada Allah agar ini adalah doa kami yang kami pohonkan untuk kami dapat lalui minggu ini, tahun ini, hayat kami dengan penuh kejayaan. Baik, kalau kita lihat kepada makna, ya, kita tengok, kita cuba nak memahami sebab anak kunci kepada kesedaran itu adalah kefahaman. Jadi kita tak sedar kalau kita tak faham. Bila kita tak faham, nanti tak melahirkan sedar, dan kemudian kita payah nak melakukan attachment antara apa yang kita ucap dengan apa yang hati kita, gerak hati kita atau getar hati kita. Bibir kita mungkin bergetar, tetapi hati kita tidak bergetar pada saat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kunci akhirnya pada kefahaman. Ya, inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang agama ini, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Dalam Sahih Bukhari, barang siapa yang Allah nak seseorang itu jadi baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan fahamkan dia benar-benar tentang agama. Doa adalah perintah Allah dan ia adalah merupakan sebahagian daripada agama. Baik, untuk kita mendapat kefahaman paling awal, kita lihat apa makna daripada apa yang kita ucap. Alhamdulillah, saya kira yang tertera di sana adalah ada 3 pecahan daripada ayat pendek tersebut. Ada 3 segmen sebenarnya, dan setiap segmen tersebutlah yang akan mendatangkan kefahaman kepada kita. Segmen yang pertama ada pada La ilaha illa anta, yang diterjemahkan sebagai tidak ada Tuhan yang sebenarnya untuk kita memohon pertolongan. Ya, melainkan Engkau. Dan kita menyebutkan yang kedua, segmen yang kedua daripada kalimat tersebut adalah Subhanaka, Maha suci Engkau. Dan yang ketiga adalah Inni kuntu minal zalimin, aku jadi daripada orang-orang yang zalim. Baik, kalau kita lihat, ya, kepada 3 pecahan tadi, kita tahu bahawa bila kita sebut La ilaha illa anta, pertama sebelum kita tengok lebih dalam, kita tahu bahawa kalimat ini adalah kita sedang bercakap langsung kepada Allah. Ya, sebab kita menggunakan kalimah aku dan engkau. Artinya kita bercakap langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebab itu kita gunakan tidak ada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah. Jadi tidak ada, kita kadang-kadang kita menggunakan la ilaha illallah yang kita anggap sebagai mukhatab, kita bercakap dengan yang gaib. Jadi bila kita sebut la ilaha illa anta, maknanya kita sekarang bercakap dengan Allah. Dan pertama sekali, bila kita tahu kita bercakap dengan Allah, Allah kan sentiasa mengulang bahawa Allah itu sifatnya adalah alimun khabir. Alimun khabir. Sebahagian daripada ulama memecahkan 2 makna yang hampir serupa ini dengan alimun, yang sangat mengetahui. Yang sangat mengetahui maksudnya mengetahui apa yang kita cakap. Setiap patah perkataan yang kita cakap, setiap baris yang kita baca, setiap helaan nafas daripada selang-selang yang kita baca, setiap yang kita baca itu semuanya adalah Allah itu alim. Ya, Allah itu alim. Jadi apabila kita bercakap dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengetahui semua yang kita perkatakan itu. Kemudian Allah itu khabir.
yang bermaksud mengetahui apa yang sedang bermain di dalam hati kita. Ya, walaupun alim itu maknanya juga bermaksud mengetahui apa-apa yang bersifat dalaman, maka diperjelaskan lagi ataupun ditaukidkan lagi dengan al-khabir ataupun khabir Allah, bahawa setiap yang kita katakan ini, rontaan hati kita yang mungkin sedang menangis kerana berhadapan dengan sesuatu keadaan, ataupun ada harapan menggunung kita yang kita nak nyatakan kepada Allah, maka semua itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang bersifat khabir, mengetahuinya. Jadi benarlah kita yakin sangat-sangat apa yang disebutkan oleh Syekh Abu Hasan Syazili, min idza atlaqa, maksudnya min idza atlaqa lisanaka fi talab fa'lam annahu yuridu an yu'tiyak. Apabila Allah menjadikan lidahmu itu boleh bergerak-gerak untuk meminta, maka tahulah, yakinlah bahawa Allah memang nak beri apa yang kita pinta. Jadi kita minta sebab lisan yang kita maksudkan adalah innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'ala al-fuadi dalila. Jadi maksudkan dengan lidah yang bergerak oleh Syekh Abu Hasan Syazili adalah lidah yang bergerak bersama dengan hati yang bergerak. Maka dengan hati yang bergerak dan lidah yang bergerak, maka pada ketika itu apabila kita menyebutkan la ilaha illa anta, pada segmen yang pertama yang kita katakan daripada ayat tadi ada 3 segmen, maka kita sedang merasai bahawa kita bercakap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang dikatakan oleh ulama, barang siapa yang hendak Allah berkata-kata kepadanya, maka bacalah Quran. Sebab bacaan Quran adalah kita seolah-olah Allah bercakap kepada kita. Allah sebenarnya bercakap-cakap kepada kita. Allah bercakap kepada kita. Dan barang siapa yang nak dia bercakap kepada Allah, maka bangunkan solat ataupun berdoa. Kerana berdoa ataupun solat, yang solat itu maknanya doa, ialah seseorang itu dia bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sedar tentang perkara ini, bahawa kita nak rasakan benar-benar Allah itu alimun, khabirun, Allah itu tahu dan sangat tahu apa yang aku sebutkan ini pada patah-patah perkataannya, dan Allah Maha tahu apa yang sedang bergerak dalam hati kita. Dan yang kedua, segmen yang kedua adalah tasbih. Ya, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ya, di sana adanya kalimah tasbih kita kepada Allah. Kalau tadi dikategorikan sebagai tahlil, yang sekarang kita sedang tasbih kepada Allah. Kita sedang tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita gunakan engkau, subhanaka, engkau, maha suci engkau ya Allah. Baik. Inni kuntu minal zalimin. Dan kita yang ketiga, pada segmen yang ketiga daripada ayat yang pendek ini adalah sesungguhnya aku, inni kuntu, telah jadilah, minal zalimin, daripada golongan orang-orang yang zalim. Dan ini adalah termasuk daripada cabang yang disebut sebagai segmen taubat. Segmen taubat. Jadi ayat pendek yang kita bacakan bersama-sama tadi ada di dalamnya tahlil, ada di dalamnya tasbih, dan ada di dalamnya taubah. Dan ketiga ayat ini menjadi ingredient yang masuk ke dalam hati kita, yang menguatkan dalaman kita, sebab ruh paling dia perlukan adalah tahlil. Ruh paling diperlukan adalah tasbih, dan ruh perlukan menyuci kotorannya dengan taubat. Baik, itulah yang kita baca sebentar tadi sebenarnya. Dan kalau kita nak terjemahkan makna, kita akan dapati bahawa la ilaha, tidak ada ilah. Ya, tidak ada ilah. Bila kita sebut tidak ada ilah,
Artinya tidak ada Tuhan yang kami sembah. Jadi di situ ada takdir. Apa maksud antara ilah dan illa itu pendek, tetapi sebenarnya ada satu perkataan. Ya, ada satu perkataan. Dan dalam buku tadi dibuat perkataan itu adalah tempat kita memohon pertolongan. Ya, tempat kita memohon pertolongan. So, la ilaha, tidak ada Tuhan. Dan di sana ada satu perkataan yang disebut dalam bahasa Arab takdir, yang memang ada tetapi tak ada hanya pada lafaz. Tetapi ada pada pahaman kita sekarang, kita memahamkan diri kita bersama-sama bahawa bila kita sebut la ilaha, ataupun kita sebut yang biasa la ilaha illallah, maksudnya adalah la, tidak ada, ilaha, Tuhan yang disembah yang sebenarnya ataupun yang disembah, la ilaha ma'budun, ataupun la ilaha haqqun, tidak ada Tuhan yang sebenar ataupun tidak ada Tuhan ma'bud yang kami sembah. Sebab isim la-nya adalah tentang Tuhan yang disembah. Maka sebab itu khabarnya adalah ma'bud, yakni tidak ada Tuhan yang disembah. Illa, melainkan. Di sana adanya itsbat, ataupun kita menekankan maksud sebenar daripada apa yang kita nak sampaikan. Illallah, yakni Allah itu sebagai yang kita sembah tadi, ataupun yang sebenar tadi. Dan di sini kerana kita sedang bercakap dengan Allah, Allah itu merujuk, kita tukar dengan ganti nama kepada anta. Jadi di sana kita tahu bahawa tidak ada Tuhan yang kami abdikan diri, yang kami sembah, al-ma'bud, illa anta, melainkan engkau, ya Allah. Baik, apabila kita yakin, ya, apabila kita sebut la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau, ya Allah. Maksudnya apa dia? Tidak ada Tuhan yang kami sembah dan tidak ada Tuhan yang kami mohon pertolongan. Jadi tidak ada tempat kita nak sembah ini melainkan hanya pada Allah. Tidak akan ada dalam hidup kita ini kita untuk meletakkan sembahan melainkan hanya kepada Allah. Dan kemudian kita meletakkan bahawa dalam maksud ma'bud tadi, yang sembahan tadi, bukan hanya ma'bud tetapi tidak ada Tuhan, tempat kami sepenuhnya bermohon melainkan hanya kepada engkau, ya Allah. Jadi sembahan dan permintaan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ayat pendek daripada segmen yang kita katakan tadi, tetapi memberi makanan dalaman kita. Dan di situlah pengiktirafan yang pertama. Apa pengiktirafan yang pertama? La ilaha illa anta. So, pengiktirafan yang pertama adalah kita mengiktiraf bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan engkau, dan tidak ada Tuhan yang kami mohonkan pertolongan melainkan hanya kepada engkau. Baik. Inilah gerak dalaman roh kita sebenarnya. Roh kita sedang bergetar kerana menjumpai makanan yang sangat memberi tenaga kepadanya. Vitamin yang paling memberi tenaga kepadanya, yakni disebut sebagai at-tauhid. Ya, apabila roh kita menjumpai tauhid, maka dia menjumpai keagungan Allah. Dan pada saat kita menjumpai keagungan Allah, roh merasai ada tempat untuk dia bergantung. Sama je kan, kita dalam life ni kadang-kadang susah, tiba ada orang kaya yang rapat dengan kita, kita rasa dia boleh tolong kita. Kekayaan dia dengan sifat manusia yang lemah, itu pun dah kita sandarkan harapan dan kita rasa kita ada harapan dan kuat. Apatah lagi orang yang menyebut la ilaha illa anta. Dan kemudian benda ini benar-benar bermain dengan kefahaman yang kita sebutkan sebentar tadi, i'tiraf tadi, maka sebenarnya kita tak pernah rasa kalah, kita tak pernah rasa lemah, kita tak pernah rasa hina. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita. Dan inilah jiwa pada para sahabat zaman lampau. Mereka tak pernah ada pada keadaan yang inferiority complex. Orang miskin tak pernah rasa inferiority complex dari sudut material.
kepada orang kaya. Yang mereka sedih adalah kerana mereka tak dapat bersedekah macam orang kaya. Bukan kerana mereka tidak ada kekayaan seperti orang-orang kaya. Ketika dihantar utusan berhadapan dengan Rustum, pembesar daripada kerajaan ataupun empire Parsi, pergi sahabat ini dengan memakai jubah biasa yang singkat, pergi seorang-seorang dan sedikit pun tidak rasa-rasa aku sedang berhadapan dengan satu empire yang besar, kerajaan yang sangat besar, maka menyebabkan aku takut sebab aku ada empire Allah yang lebih besar, kerajaan Allah yang lebih besar dan kerajaan makhluk tersangat kecil. Jadi sebab itu tak ada benda yang mampu mengalahkan seorang yang dalam hatinya ada tauhid. Sebab itu pengiktirafan yang pertama adalah iktiraf tentang ketauhidan Allah yang maha berkuasa. Kemudian bila kita sebut pula lagi subhanaka, maha suci engkau, maka pada ketika itu berlaku iktiraf yang kedua. Apa iktiraf yang kedua? Iktiraf yang kedua adalah sesungguhnya annallaha qadirun ala kulli syai'. Allah itu qadir. Allah itu berkuasa penuh di atas setiap sesuatu. Sebab itu kita tasbihkan Allah kerana makna tasbih dan taqdis adalah kita tanzihun min ma la yaliqu bi'azamatihi Allahi azza wa jal. Tasbih tujuannya bagi hati kita yang mentauhidkan Allah, maka kita naik kepada another level dalam hati kita dengan merasai bahawa Allah itu berkuasa di atas setiap sesuatu kerana tidak ada sebarang perkara yang tak layak bagi Allah. Orang kaya tadi apa sifat dia? Dia ada duit tetapi dia pun mungkin kekayaan dia tak setara mana. Mungkin dia ada duit tetapi ialah dia nak tolong ramai orang lain, mungkin tak sempat nak tolong aku. Kenapa? Sebab manusia ada, kita tak boleh nak tasbihkan mereka. Maksudnya tak boleh nak takdiskan mereka. Artinya manusia itu tidak sunyi daripada memiliki kelemahan. Maka iktiraf kita yang kedua bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada sama sekali perkara yang menjadikan sehingga Allah itu menetapkan setiap sesuatu. Jadi kita tidak letak underestimate pada Allah, ya Allah masalah aku ni berat, adakah Allah mungkin boleh selesaikan? Kita tak iktiraf Allah dalam tasbih kita. Tidak ada benda yang tak boleh diselesaikan oleh Allah. Tidak ada benda, kerana Allah itu maha suci Allah daripada sebarang sifat-sifat lemah sehingga menyebabkan tak mampu untuk Allah itu menunaikan ataupun melakukan sesuatu. Maha suci Allah. Dan yang akhir sekali adalah i'tiraf kita annana minal mudhnibin, annana minal zalimin. Kerana sesungguhnya i'tiraf yang ketiga adalah i'tiraf betapa lemahnya kita pula, betapa kotornya kita, betapa tidak berkuasanya kita. Maka sebab itu kita melakukan kedosaan-kedosaan menjadikan kita itu orang berdosa, dan bila kita berdosa kita sedang zalimkan diri kita sendiri. Sebab zalim bermaksud apabila kita lawan pada sifat adil yang sepatutnya, meletakkan diri kita pada sesuatu yang tidak sepatutnya. Maka orang yang meletakkan diri kepada tempat yang tak sepatutnya, dia sebenarnya menzalimi diri kita sendiri. Akal yang Allah ciptakan hebat ini yang sepatutnya digunakan untuk manfaat, tetapi kita gunakan akal itu untuk melakukan onar dan tipu daya. Kita sedang menzalimi diri kita, kita sedang berdosa. Iktiraf ini perlu ada dalam hati kita. Orang yang tidak iktiraf dosanya, orang yang tidak iktiraf salahnya, maka tak akan datang an-nadam, ya, sesalan dalam dirinya. Dan orang yang tak datang sesalan dalam dirinya, maka dia takkan benar-benar nak kembali kepada Allah dan tidak akan dia azam untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru semua yang saya hormati, maka kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Anbiya ayat 88, dengan jelas Allah Subhanahu Wa Taala, para mufassir menyatakan bahawa tatkala Allah menyebutkan tentang Dhinnun,
Nabi Allah Yunus ibn Matta yang masuk ke dalam hut, ke dalam ikan paus kita katakan, maka dia menyebut kalimah yang kita bacakan ini yang ada dalamnya iktiraf tentang ketauhidan Allah, iktiraf tentang betapa berkuasanya Allah, dan iktiraf sebagai makhluk yang lemah, yang kami melakukan kesalahan. Maka Allah menjawab, fastajabna lahu, dan kami telah mendengar, menjawab baginya apa yang dia cakap. Wa najjainahu minal ghammi, maka kami jayakan, keluarkan dia, lepaskan dia daripada kesusahan dia. Dan yang paling penting kita lihat di sini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat wa kadzalika nunjil mu'minin, dan seperti itulah kata Allah, kami akan berikan kejayaan kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman akan dapat sama seperti apa yang disebutkan oleh Nabi Allah Yunus, pada keadaan kita berada pada keadaan menyebutnya dengan harapan, dengan kepercayaan, dengan keyakinan, dengan ilmu yang sama ataupun hampir mendekati sama dengan apa yang berlaku kepada Nabi Allah Yunus alaihi salam. Semua yang dikasihi sekalian, mari kita baca sekali lagi. Semoga insya-Allah inilah doa kami pada setiap hari Isnin daripada Dewan Dakwah sebagai satu usaha untuk setiap kita, dan tolong sharekan perkara ini, kerana ramai kawan-kawan kita yang bukan nak duit daripada kita tetapi perlukan kekuatan senjata dalaman, dan insya-Allah kita tampil pada setiap minggu daripada Dewan Dakwah, Majlis Dakwah Negara, untuk kita sama-sama dapat memberikan sesuatu kekuatan pada kita semua. Kita baca sekali lagi insya-Allah 3 kali, dan penuh keyakinan insya-Allah kita dan kecemerlangan bergerak seiring dengan keberkatan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum li sairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.